Dan sudah tentu seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri itu, Bank Negara Malaysia juga menyokong menerusi data-data yang dikeluarkan iaitu KDNK yang diumumkan pada Jumaat lalu di mana jelas ekonomi negara tidak lagi berada dalam krisis dan terus mencatatkan pertumbuhan yang boleh dikatakan memberangsangkan walaupun terdapat sentimen yang mungkin sedikit sebanyak menjejaskan dari segi pertumbuhan untuk suku pertama 2023. Tetapi bagaimana KDNK yang diumumkan lalu memberi cerminan kepada realiti sebenar kehidupan rakyat? Mengulas lanjut perkara ini bersama dengan saya menerusi Google Meet, Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai, pakar ekonomi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama sekali, reaksi awal melihat kepada pengumuman KDNK oleh Bank Negara dan juga DOSM untuk suku pertama 2023 pada Jumaat lalu. Reaksi awal, Prof. Okey, saya sebenarnya agak lega menerima berita ini kerana dia menunjukkan bahawa ekonomi kita tidaklah akan menuju ke arah tren yang menjunam seperti yang diramalkan, dan pertumbuhan 5.6% walaupun agak lebih rendah berbanding dengan 7.1% di suku tahun lepas, tetapi adalah satu angka yang respectable. Dan kalau kita lihat memanglah angka mutlak kekeluaran negara Qatar susut sebanyak 8 bilion berbanding dengan suku tahun lepas. Tetapi kalau dibandingkan angka yang terlaras, sebenarnya dia telah meningkat dalam lingkungan 6%. Jadi saya merasakan bahawa ini satu perkembangan yang sangat baik. Tapi bagaimanapun kita perlu fikirkan apakah kesannya kepada masyarakat umum. Ini yang selalu ditanyakan kepada saya. Okey, kita tengok tren ekonomi baik, semua orang kata ekonomi sedang meningkat, tapi kenapa kita semua tidak merasa kesan daripada peningkatan ini? Ya, Prof, penting juga seperti yang Prof nyatakan iaitu kesan kepada kehidupan rakyat kerana sudah tentu KDNK itu angka-angka cerapannya itu perlu hadir dari sebagai contoh angka pengangguran, bagaimana dari segi produktiviti, perdagangan dan sebagainya. Dan kalau kita telitikan apa yang disebut oleh YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi sebelum ini pernah menyatakan bahawa rakyat itu perlu merasai angka KDNK dan ianya tidak hanya jadi angka semata-mata di dada akhbar maupun di kaca televisyen. Bagaimana ianya perlu menjadi cerminan kepada realiti kehidupan rakyat? Pada masa sama, apa lagi yang harus ditumpukan oleh kerajaan dalam memastikan KDNK angka itu dicapai memberi gambaran sebenar kepada kehidupan rakyat, Prof? Okay, terima kasih. Kita perlu melihat bahawa angka KDNK dan pertumbuhannya adalah satu angka makro yang merupakan angka menyeluruh. Walaupun kita tumbuh misalnya pada bulan Januari 4.6%, Februari 6.6%, Mac 5.6%, tetapi ini tidak semestinya akan dilihat kesannya di bawah kerana sebenarnya penggunaan persendirian berkurang dalam tempoh 3 bulan ini, dan ini menyebabkan penghilang-penghilang. Walaupun mereka meningkatkan pengeluaran, tetapi ekspor mereka berkurang juga. Jadi untuk sampai kepada isi rumah secara khusus, perlu ada strategi yang lain. Strategi hari ini sejak 70 tahun yang lepas terlampau menumpukan kepada kadar pertumbuhan, dan kadar pertumbuhan memang baik, tapi kadar pertumbuhan ini adalah angka menyeluruh yang memperoleh banyak faedah ialah pengeluar-pengeluar, penjual-penjual dan peniaga. Sedangkan kumpulan pekerja tidak mendapat faedah kerana di Malaysia kumpulan pekerja hanya berfungsi 35% daripada pendapatan syarikat atau perniagaan. Jadi perlu ada satu strategi lain
untuk mengagih semula, untuk mengimbangi peningkatan pertumbuhan ini supaya dia dirasai oleh semua pihak. Prof, melihat menuju ke hadapan, adakah ekonomi Malaysia ini berada dalam landasan yang tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan? Mungkin Prof ada unjuran sendiri sepanjang tahun ini, mungkin 4 hingga 5% untuk tahun ini. Pandangan Prof? Okay, InsyaAllah pada tahun ini kita mengujurkan antara 5 hingga 5.5%. Kerana kita nampak trennya bulan ke bulan sangat menggalakkan. Tetapi ekonomi kita sebenarnya sedang menuju puncak. Di dalam pusingan ekonomi, kita telah keluar daripada kegawatan dan selepas kegawatan biasanya dalam tempoh 4 atau 5 tahun, kita akan sampai puncak. Itu dianggarkan dalam tahun 2025 atau 2026. Dan itu akan merupakan puncak kepada pusingan ekonomi kali ini. Dan pada masa itu kita akan melihat bahawa mungkin KDNK akan mencapai hampir 1.8 trilion. Cuma masalahnya ialah apakah kesan-kesan berkait. Misalnya adakah guna tenaga akan meningkat. Guna tenaga selalunya di dalam jangka pendek akan dikaitkan dengan inflasi. Apabila kadar inflasi meningkat, guna tenaga pun akan meningkat. Apabila inflasi menurun, kadar pengangguran akan meningkat. Jadi kita perlu membuat pilihan di situ. Kemudian kesan inflasi adalah penting kerana dia dirasai oleh semua isi rumah. Sedangkan kadar peningkatan pendapatan pekerjaan adalah terhad kepada orang yang mendapat kerja baru. Masalah kita di Malaysia ialah kumpulan pekerja di Malaysia masih dianggap tidak mendapat pendapatan yang mencukupi. Lebih 50% daripada kumpulan pekerja masih duduk di bawah tahap kemiskinan RM2,208. Jadi ini merupakan isu besar. Bagaimana nak mengatasinya? Ramai orang mengatakan kita perlu meningkatkan produktiviti. Tapi produktiviti ini sebenarnya merupakan satu angka asas juga sebab produktiviti diukur dengan keluaran dalam negara kasar dibagi dengan bilangan tenaga kerja. Jadi mungkin produktiviti kita kalau dikira berasas pada itu adalah tinggi. Tapi dia tidak dirasai di bawah oleh pekerja-pekerja dalam bentuk kenaikan gaji. Ya, itulah yang kami bawakan, kami highlight terutama dalam seminggu yang lalu, gaji progresif itu amat penting. Secara ringkas Prof, mungkin ada faktor luaran ataupun downside risk yang perlu diteliti atau dipertimbangkan dalam kita mencapai unjuran KDNK untuk sepanjang tahun ini yang dianggarkan sekitar 5 hingga 5.5 Prof. Pemulihan di China dan sebagainya, apa yang berlaku di Eropah, Prof? Tentunya kita mengharapkan bahawa situasi di US dan di Eropah akan lebih terkawal, kadar inflasi di sana akan lebih terkawal sehingga mereka tidak mengurangkan perbelanjaan kerana apabila mereka mengurangkan perbelanjaan, ini akan memberi kesan kepada ekspor kita. Di suku tahun pertama ini, ekspor kita menurun lebih 33 bilion. Saya mengharapkan ini tidak akan berterusan arahnya. Kalau ini berterusan, dia akan membayangkan bahawa kita terpaksa menurunkan pengeluaran. Dan kalau pengeluaran menurun, mungkin angka KDNK kita juga akan menurun. Satu lagi penting ialah sentimen dan keyakinan. Kita lihat bahawa hari ini di suku tahun yang pertama 2023 juga, sentimen pengguna lebih berhati-hati dan kita lihat perbelanjaan persendirian telah menurun. Dan ini juga satu yang perlu diperhatikan. Kalau ini berterusan, dia juga akan mengecutkan permintaan dan akan mengecutkan pengeluaran.
Tetapi yang sangat menggalakkan ialah peningkatan daripada hasil perkhidmatan, khususnya industri pelancongan yang meningkat dengan banyak. Ya. Prof, sudah tentu banyak yang boleh kita perincikan melihat unjuran-unjuran untuk suku-suku yang akan datang termasuklah setahun penuh KDNK. Terima kasih sekali lagi Prof Emeritus Dr. Bajaya Bardai, pakar ekonomi mengulas berkenaan dengan pengumuman KDNK bagi suku pertama tahun 2023. Terima kasih.